Garis mula untuk pesta sepak takraw World Cup Kuala Lumpur 2024 langsung dari Stadium Titiwangsa yang dinantikan. Hampir keseluruhan tempat duduk di stadium penuh pada malam ini. Pastinya mau menantikan lawanan membabitkan pasukan kebangsaan yang akan turun sebentar lagi untuk berdepan dengan pasukan Brunei Darussalam. Ataupun pemulaan cerita yang menarik selepas bagi acara doubles kita meraih kemenangan mudah menewaskan Jepun sambil lalai keputusan yang berlangsung pada sebelah petang tadi. Thailand menewaskan Korea sementara Singapura terpaksa berhempas pulas sebelum berjaya menundukkan pasukan Korea Selatan. Dan ini untuk jadual satu keputusan yang berhasil seperti kita tahu. Malaysia menewaskan Jepun dalam acara double dan ada dua perlawanan yang akan menyusul pada malam ini adalah Malaysia Brunei dan juga Thailand berdepan dengan Indonesia. Ini jangka penerbitan ramai peminat-peminat sukan sepak takraw dan ditentukan dalam sangat kumpulan B Malaysia, Brunei dan juga China. Brunei turun dalam perlawanan yang pertama, Malaysia menewaskan China dalam perlawanan pertama. Dan malam ini seperti dari sebelah petang tadi, saya akan ditemani oleh bekas pemain Wansam dan juga pemain yang pernah beraksi ke pasukan Putrajaya, yaitu seorang guru dari yang akan mencari melihat kepada sangat dalam kumpulan di setiap penonton masalah. Ya, betul. Melihat pada tempoh hari juga saya terus menunjukkan satu proses yang baik. Banyak segi stage yang dilakukan dan juga dari segi pertahanan juga tidak terlalu pusatkan pasukan tempatan kerana kita memiliki leader yang berpengalaman. Saya mesti juga sangat berpengalaman dan juga akan layak, dan saya rasakan pada malam ini mereka akan menunjukkan satu prestasi yang sangat baik. Masuk dan beraya petugas dan juga bangsa pemain diketuai oleh official referee iaitu Muhammad Cemi dari Singapura, asisten official referee Zaki Razak, sementara Samsung Kahalon dari Singapura akan dibantu oleh Kapalina Balamurugan dari India, sementara empat referee Alfianias Francisco Albersa dari Filipina dan juga Hamid Yofat Ali Yofat dari Arab Saudi dan juga channel graphic dari Malaysia Bagus Syamazlan. Penting untuk Malaysia meneruskan kemenangan. Penting bagi Malaysia untuk menetapkan perjalanan yang lebih membanggakan. Bagi ada penyokong negara Brunei Darussalam, Malaysia menurunkan 3 individu yang saya rasa tidak perlu mengenalkan lagi reputasi mereka. Azlan Alef, Syahir Rosdi, Fahan Adam, Haziq dan juga Syahir Ahmad yang berasal dari Perlis. Haziq pemain muda yang dibawa masuk, sementara Brunei Hafizuddin Jamaluddin, Arifuddin, Zaki Hidayat, Selamat Yaakob dan juga Main Ibrahim. Siapa tidak kenal individu ini? Mengambil keputusan untuk bersama dengan pasukan Brunei Darussalam Ceri. Ya. Bekas kreatif kebangsaan. Dan saya rasa pengalaman dia juga pemain terkenal untuk mencatatkan prestasi pasukan Brunei.
Hidayat. Bukan asing untuk Khalid bercampur kembali. Rakan-rakan dan juga anak buahnya yang sudah lama dikenali beliau. Namun setidak-tidaknya kita berbangga kerana jurulatih kita sudah mula dibawa ke peringkat antarabangsa untuk membawa cabaran untuk terus memperluaskan sudah sepak takraw. Jadi mungkin mengetahui semestinya tentang Bulan Salah. Ya, kalau kita lihat rata-rata pemainnya ada juga pengalaman dan mungkin dari segi perbezaan perlawanan yang akan memberikan sedikit jurang antara pasukan Brunei dan juga Malaysia. Tetapi apa yang saya harapkan pada malam ini pasukan kita harus terus fokus dan terus berikan saingan kerana dalam tirakan mata yang sekarang ini kita tidak boleh memandang rendah pasukan sedang lawan. Tidak perlu lagi berlebut dengan corak permainan. Kerana apa saya katakan tidak perlu berlebut? Kerana dalam sistem pengiraan 15 dia sebenarnya memerlukan mata sahaja. Memang ada segi juga sangat lagi Betul. lagi jika pemain melakukan kesilapan, masa yang diambil untuk menang juga sangat singkat. Pastinya penduduk-penduduk di Subang Pestari sudah memberikan tumpuan kemenangan Arab. Syahid sudah pasti. Akan cuba memulakan aksi ini dengan lebih meyakinkan untuk memberikan keyakinan kepada beliau. Bola keluar dan dugaan servis yang akan dilakukan oleh Syahid. Servis pertama, langkungan yang akan dilakukan oleh Azlan Alias. Kombinasi yang sudah sinonim sebenarnya. Lepas mata pertama dibolehi. Keluar. Langkungan daripada sedikit sampai itu yang saya mesti hanya melakukan kira sahaja. Tapi sayang bola keluar di belakang barisan. Baik, kali ini dari Azlan. Lepas langkungan dan juga umpanan dilakukan oleh Fadlan. Kita mengharapkan first ball dan juga sasaran-sasaran yang dipilih oleh Syahid selepas ini dan mengakuatkan semua sasaran itu perlu ditujui untuk mengetahui di mana lokasi yang paling penting untuk meletakkan. Sudah 2 kali servis yang tidak memberikan sebarang mata proses servis Syahid Rosli. Mungkin juga Azlan sedang cuba untuk menyusun laporan yang lebih baik sebenarnya. Seperti yang saya katakan, yang permulaan baliknya yang pertama itu agak sedikit melehat, tidak sampai. Dan saya rasa Syarif itu bijak kerana setiap servis yang dilakukan adalah sangat penting.
Dan mungkin kita boleh menikmati dari segi hadapan yang akan dilakukan oleh Azam Alias. Walaupun servis yang dilakukan tidaklah terlalu laju dan terus menikmati. Kita lebih baik. Saya suka dengan sistem challenge yang sekarang ini. Kerana kedua-dua pelatih ataupun semua pasukan boleh melihat Dan dipanggil. ya. Dan keputusan akan dibuat juga sangat tulus. Dalam betul-betul boleh Di atas barisan. Ya, sepuluh kena Sati dan Saidi. Kita mau melakukan blocking. Ya, umpanan yang sangat baik. Betul-betul manfaat jari. Jadi juga kepada Syahir dengan hanya mengulurkan kaki. Empat satu. Dalam permainan dia angkat baik oleh Farhan. Dan akhirnya dibaktikan. Struktur bertahan yang cukup baik dipamerkan oleh Trio Malaysia ini. Yang kedudukan tepat sasaran yang ingin dilakukan oleh pasukan Brunei dan dibantu oleh Syahir Mufti. Dan bila umpanan yang cukup baik dengan sangat mudah untuk Azam Alias memastikan bola tersebut. Sudah kembali dia tak lepas. Untuk Malaysia bergerak dalam dan kalau ditanya kepada apa yang dilakukan, Brunei masih belum dapat segala dalam pertandingan awal ini. Ditambah dengan first ball yang masih lagi lakukan yang tidak seimbang. 6-1. Lajuan yang dipilih sasaran yang tepat. Servis ke sasaran satu. Pasal pasukan bagi Muhammad Kaslan mengampungkan bola pertama. Dan lagi kita lihat dari segi kedudukan bola itu sedikit swing. Itu yang membukakan pasukan Brunei untuk mengampungkan bola pertama. Pada juga kedudukan kalau dilihat Hafizuddin lebih kepada ke sebelah kiri pada ketika hantaran ataupun servis yang dilakukan itu berjurus seolah-olah macam slice ke sebelah kanan dia. Ya, betul. Dan itu adalah kelebihan dia pada sini. Servis yang sangat bagus dan dengan ketinggian yang dia ada. Kemudian Majais baru yang kurang membantu dia hari dan pada pertandingan awal dia akan memberikan keselesaan dan juga kebebasan kepada Dewa Said. Apa yang akan berlaku di belakang.
21. Masih lagi dalam saingan peringkat kumpulan. Siap sedia Poli. Wah. Satu skor yang sedikit membukakan saya mesti untuk melakukan bola, tapi melakukan umpan yang baik kepada Azlan Alias. Kalau saya membuat ulasan di sini, ada benda yang menarik perhatian saya. Saya akan nanti beritahu. Berikan tumpuan pada servis ini lebih dahulu. 72. Jangan jawab pada servis yang memiliki sasaran 6 atau 7. Servis power ke sasaran 7 memang sangat suka untuk mana-mana mengampungkan bola pertama. Apatah lagi melakukan bola yang betul-betul berenang berhadapan saya mesti. Mencari posisi Hafizudin Jamaluddin. Ganda diangkat. Keselesaan yang dimiliki oleh Azlan untuk mematikan servis bagi memberikan mata ke-9 untuk Malaysia. Ucapannya baik ke sasaran 1. Lihat umpanan agak ke dalam sedikit, tapi Azlan Alias berjaya untuk alihkan bola itu ke belakang pada halangan. Selepas sasaran 7, dia kembali mengalihkan ke sebelah sini pula untuk memberikan kesan kepada kegagalan pasukan Brunei untuk bersiap sedia dengan variasi servis yang dilakukan oleh Syahir Rosdi. Satu servis yang cukup baik dan memang sangat sukar untuk pasukan Brunei mengampungkan bola pertama. Gunakan bola betul-betul hadir di ujung garisan kanan. Meriahnya kerana pertemuan India dan juga Myanmar. Penuh juga punya penyokong India dan juga Myanmar yang berada di stadium. Mungkin juru kamera kita sebentar lagi dapat membantu sedikit, belajar sedikit. Visual penyokong India dan juga Myanmar. Namun tumpuan masih lagi ke arah ini. Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Dengan kedudukan Malaysia selesa dengan 10-3. Kali pertama first ball Syahir yang tidak berada dalam kondisi yang baik. Ya, apa yang saya lihat daripada tackle pasukan Brunei ini kerap mengarahkan bola segi kiri Syahirudin. Mungkin ada sedikit kesilapan teknik ketika mengambil bola yang menyebabkan bola tertangkap jauh ke belakang. Lompat momentum lagi untuk menutup aksi di game pertama. Apalagi yang anda mahu, apalagi yang cuba dilakukan oleh Syahir. Semua sasaran telah pun dilalui untuk membawa Malaysia pada partai ke-11. Namun pastinya Ahmad Jais baru menyadari dia mau memberikan sedikit rehat untuk Azlan Alias yang banyak menyumbang mata. Dan kali ini giliran Syarlaman dibawa masuk. Anak kelahiran Perlis. Inilah masanya untuk Syahir mengambil pengalaman cepat edit penyegadaan. Farhan ancaman pertama, tugasan pertama diselesaikan dengan baik oleh Syarlaman. Ya,
untuk apungan kedua. Kemudian dilihat mencunam dari Syarana. Sempat drop tak menjadi. Untuk mata kelima buat Brunei Darussalam. Dan hampir bola bergolek di atas jaring. Pasukan Brunei masa ini digenut untuk mencari mata, terutamanya daripada servis yang mereka lakukan. Namun sedikit tindakan yang dilakukan oleh Sami dan Saidi. Badan yang rendah dan rapat di jaring, itu yang menyukarkan pasukan Brunei untuk melakukan renjaman dengan baik. Permainan Jaya juga kali ini dari Sami dan Saidi. Lepas membiarkan hanya Syakir yang bertindak secara solo sebentar tadi. Bermula dengan umpanan Farhan Adam yang terlalu rapat di jaring. Orang sangat sukar untuk Syahrir Aiman hingga bola tersebut. 12-6. Tak lepas dari pertama. Mungkin balingan dari Syahrir Aiman. Kali ini mungkin Jeremy Skidu terlalu perlahan. Yang menunjukkan bola yang tidak terlalu sampai, dan kalau kita lihat juga Syahrir cuba untuk melakukan sedikit sasaran tuju yang menyebabkan bola terkandang di jaring. Dan ini kelebihan Farhan Adam. Aksi gerak perlahan ini perhatikan, dihantarnya bola itu sesekak masa, memudahkan tugas Syarana. Tujuh. Tidak mendapat masalah untuk mata ke-15 yang diraih menerusi servis bertenaga Syahir Rosdi. Dari kesimpulan untuk game pertama pada kacamata Syahir, sampai anda akan kami bawakan juga aksi menarik yang berlangsung di game pertama. Ya, apa yang saya boleh katakan pada malam ini, Syahir Rosdi sangat konsisten. Hanya satu kesilapan yang dilakukan, dan selebihnya banyak sasaran-sasaran yang cukup menyukarkan pasukan Brunei untuk mengampungkan bola pertama, yang menyebabkan di set yang pertama pasukan Malaysia menang mudah dengan masa 12-7. Saya juga perlu memberikan kredit kepada Farhan Adam. Ada game ini, game pertama
saya rasa sukar untuk mencari kesilapan dilakukan mereka. Dan dari segi servis pasukan Brunei juga tidaklah terlalu menukarkan pasukan Malaysia, kerana bagi melihat dari segi servis yang dilakukan lebih ke arah di Syahir Rusdi, dan saya rasa tak ada sekali pun pasukan Brunei mengarahkan pada akhir kanan kita. So mudah untuk pasukan Malaysia membaca di manakah sasaran-sasaran yang akan dilakukan. Mungkin bagi pasukan Brunei sendiri mungkin ada cara-cara atau berbagi sekali. Dia boleh katakan dari segi pertahanan, kerana kalau pertahanan yang baik, mungkin corak permainan itu akan berubah. Dan apabila permainan kita agak rongga dan kita banyak melakukan silapan, dia akan menjadikan pemain-pemain yang lain akan terus berkesan, kerana dengan tekanan yang mereka lalui dan servis yang begitu sukar untuk menampungkan ini menyebabkan pasukan Brunei agak terdekat untuk bermain dengan lebih baik. Dalam masa satu juga terlihat mereka pun juga menyusun semula untuk mentah sebelum servis di banyak sasaran dilakukan oleh China. Ya, betul. Dan kalau mereka kuat dari segi pertahanan, saya rasa mereka boleh kata merapatkan jurang mata, tidaklah terlalu jauh. Dan saya rasa tak ada masalah kalau mereka ini menang, kerana pada mata 15 memang pasukan berpeluang untuk menang jika mereka betul-betul memiliki pertahanan yang cukup kuat. Lepas mudah di game yang pertama, penolakan konsisten dari Syahir dan juga rakan-rakan penulisan di game yang kedua. Dengan surat sampai daripada Syaril Aiman. Yang daripada sasaran saya rasa juga sejak Brunei perlu membangunkan servis khususnya menjadi bola-bola drop dan sebagainya, kerana pada pendidikan servis yang dilakukan tidaklah begitu memberikan kondisi yang bahaya. Ya, betul. Kalau kita lihat di set yang pertama tadi pun mereka melakukan segi kesasaran itu, iaitu kaki kiri Syahir Rusdi. Dan apa yang saya boleh katakan dari segi yang juga memberikan peranan. Jadi kalau kita lihat rekod pasukan Brunei ini tidaklah terlalu tinggi, dan kita dapat tahu jika Bangkok tidaklah terlalu tinggi, mereka akan sukar untuk menyasarkan sasaran-sasaran yang sukar untuk dilakukan. Draw. Kali ini Zaki Hidayat Said. Pertahanan yang baik daripada pasukan Brunei. Pada segi teknik kejaman juga ada masalah. Pertahanan yang
dilakukan oleh Syarif Aiman sangat tinggi. Hidup dan tidur kemungkinan diperlukan oleh Syarif. Bagi saya satu rejaman yang sungguh berstyle. Betul. Dia naik dulu dalam keadaan yang betul atas. Sangat tenang. Lepas 2 kali berkandas, masih bisa dilakukan. Syarif pastinya mau menyelesaikan. Bantu dengan balingan yang sempurna dari Syarif. Dua pula. Harus dicuba untuk menyasarkan ke arah leader pasukan Brunei. Tapi bola akan mendata tidak menyebabkan bola keluar di belakang garisan. Walaupun pada kedudukan yang saya katakan ada sedikit ruang yang terlalu jauh, namun lihat bagaimana dia naik kemudiannya menaruh zaman yang bertenaga. Saya sangat suka dengan dia punya teknik rejaman. Cara dia main, cara dia kontak pada bola, mampu untuk menikmati pasukan Malaysia. Dia berjaya. Pak 3. Kadang-kadang bila mata 15 ni satu tempat tak puas. Memang sangat singkat sebenarnya. Apatah lagi bila pasukan kerap melakukan kesilapan dan macam ini sangat singkat. Bisa ini bawa keluar. Dia bawa masuk budak gombak. Tinggi lampai juga. Ya, Aziz Hairul Nizam bersama dengan pasukan Selangor ataupun memulakan carry ini bersama dengan pasukan Selangor. Kemudian Rijah Teguh 5-3. Rijah ready kepada Abizudin. Satu setup ataupun satu dilakukan begitu mudah untuk dimatikan. Lihat first ball kemudiannya lahan saja untuk disubahkan oleh Zaki Hidayat Saidi. Satu umpanan yang sangat berani daripada Hafiz ini. Walaupun kita tahu dalam permukaan mata yang sekarang ini mereka memerlukan mata supaya tidaklah jarak yang terlalu jauh di antara pasukan Malaysia yang digunakan. Kawasan yang dipilih adalah kawasan pada ketika position ataupun kedudukan pemain-pemain Brunei hanya mampu melihat. Umpanan daripada kawasan sebenarnya adalah untuk rejaman esok. Jadi tapi dengan teknik rejaman yang ada pada Syarif Aiman ini, dia mampu untuk melakukan rejaman gulung ke sasaran tujuh. Satu Syarif ini yang tidak berjaya dilakukan oleh Muhammad Azlan. Faham Zaki Hidayat dengan umpanan yang dilakukan sedikit rendah.
Namun dia bergerak dengan tenang untuk Syariah Ahmad. Ya, Presiden sedang membaca di mana Syariah Ahmad akan melakukan tapping. Tapi Syariah Ahmad lebih bijak dalam melakukan hadangan. Dia mendapatkan first ball. Kemudiannya ancaman diangkat semula. Kembali kepada posisi untuk melakukan blocking. Untuk kedudukan pada ketika ini Malaysia dengan 7-4. Channel daripada pasukan Brunei. Mungkin dia mengatakan kaki Syariah Ahmad melepas sekali. Kaki melepas jaring. Kasih jaring. Tak cukup kuat ataupun sasaran itu perlu diubah. Sasaran daripada Aziz, Haziq cukup baik, tapi bola pertama daripada pasukan Brunei di set yang kedua ini saya rasa lebih baik daripada set yang pertama. Itu yang menyebabkan mereka mampu untuk terus beri tekanan kepada pasukan negara. ini pemulaan untuk bergerak lebih batas. Haziq perlu lebih banyak melakukan variasi servis. Mungkin Haziq perlu mengesahkan ke kaki kanan ekor. Kita tahu pasukan Brunei memiliki servis. Kali ini berjaya. Yang saya katakan tadi, Haziq perlu mengesahkan ke kaki kanan ekor pasukan Brunei. Selepas mencuba beberapa kali, akhirnya dia berjaya. Selamat Yaakob, Bangkok baru dibawa masuk untuk menggantikan Lifurin. Jadi Ya, untuk Kasbon. Yang menjadi persoalannya, apabila bola itu betul-betul dekat dengan jaring sebenarnya kalau kita lihat dari segi panas kadang-kadang betul-betul rapat di badan Syariah Ahmad. Dari segi kedudukan Apik kanan pasukan Brunei juga sukar untuk melakukan hadangan yang tinggi. Itu yang memudahkan Syariah Ahmad terus melakukan jaman power ke belakang barisan. 10-6. Bergolek gagal, tiada jawapan dari Brunei Darussalam. 11-6. Servis jaring. Kredit kepada Haziq yang memilih sasaran yang tidak cukup baik.
kerana Haziq pernah bermain ataupun beraksi bersama dengan Farhan Adam. Masing-masing sudah masak pada kedudukan di bahagian belakang selepas jatuhkan ke belakang oleh Syaril. Memaksa bantuan segera dilakukan oleh Haziq. Kemudiannya disudahkan dengan baik. Time up diminta Burai dalam usaha Malaysia untuk menyegerakan 3 mata berikutnya untuk menutup terus cerita secara keseluruhannya dalam pertemuan ini. Majais Barung yang menyebut nama Majais Barung, ketemu dan menyebut nama Nordin Sabarudin, Rehan Makdin, nama-nama yang terus akan kekal dalam lembaga sejarah sepak takraw. Kebenaran Adi Ibrahim juga masuk. Sudah masukkan nomor 2 salah. Sasaran yang begitu penting untuk sasaran 7. Bisa yang kedua sama nampak masih berperbezaan untuk melakukan baris dan menggunakan untuk bagaikan sasaran. Cara baik untuk Malaysia berada di mata akhir dengan kedudukan 14 kali. Next point untuk Malaysia. Saya walaupun idea itu ada juga untuk melakukan sebisa mengedirukan dari Haziq sebentar tadi. Rasakan Haziq cuba untuk melakukan servis slow. Saya sedikit sahaja. Mungkin inilah penamatnya. Dan ianya menjadi kenyataan. Menerusi rencana padu yang dilakukan oleh Syaril Rahman untuk memberikan kemenangan mutlak buat Malaysia. 15-7 di game yang pertama, 15-7 di game yang kedua. Kredit perlu diberikan kepada Musa Majais Barung karena dia mengetahui selepas Syahir dalam kondisi yang cukup bersedia lalu membuat pertumbuhan hanya meletakkan Farhan Adam berseorang membawa masuk Syahir dan juga Haziq yang dilihat memberikan satu tempat dan juga kesan yang cukup baik dalam perlawanan yang kedua untuk melaksanakan kumpulan buat Malaysia selepas menewaskan China tempoh hari. Dari kemenangan yang cukup mengembirakan, penyokong-penyokong yang hadir di setiap tujuh wangsa untuk Malaysia menewaskan pasukan Brunei Darussalam. Jadi mungkin dia membezakan dia kualiti pemain, tetapi dalam masa yang sama Brunei mempunyai, saya rasa Coach Talim telah pun lebih tepat lagi sedang membina pasukan ini dengan lebih baik. Saya setuju. Kita lagi kalau kita lihat di set yang kedua, di awal perlawanan pasukan Brunei ada sedikit memberikan sedikit tentangan kepada pasukan kita, tetapi pengalaman yang ada dan kualiti permainan yang pemain kita ada yang menyebabkan kita lebih
fokus ataupun mampu untuk menang mudah pada malam ini. Dan kita mengharapkan sebenarnya untuk mengekalkan konsisten itu perlu dicemarahi oleh pasukan Malaysia. Karena tidaknya untuk acara regu ini, selain daripada Thailand, kebimbangan juga diberikan ke atas pasukan Indonesia umpamanya Singapura yang telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik sejak kebelakangan. Jadi apa mungkin dari kacamata Cherry yang sedikit perlu ditambah balik untuk pasukan Malaysia? Bagi saya untuk kita terus berhadapan dengan pasukan-pasukan yang lebih kuat, kita perlu memperkuatkan lagi segi servis dan juga pertahanan, dan akhir sekali mungkin dari segi berjaman, kerana kita tahu pasukan-pasukan yang ada dah tentu akan melihat pasukan Malaysia dan dia akan menilai di manakah kelemahan-kelemahan yang ada pada pasukan Malaysia. Jadi saya mengharapkan pasukan kita terus konsisten, memperkuatkan lagi dari segi berjaman dan juga pertahanan yang mereka ada. Lihat bagaimana statistik ini dengan serve winner 8, ianya berkisar kepada Haziq dan juga Sharosby. Spike winner juga jelas memungkinkan kita dalam kedudukan yang begitu baik untuk membawa bagi saingan kumpulan B. Malaysia berada di kedudukan teratas selepas 2 perlawanan meninggalkan Brunei dan juga pasukan China. Jadi untuk seketika di start sepak takraw World Cup Kuala Lumpur 2024, kita berehat sebelum memberikan tumpuan selepas ini untuk pertemuan di antara pasukan Thailand dan juga Indonesia.